اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. Demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas segala hamba-Nya yang beriman. Tak kala diutuskan ke atas mereka itu akan seorang rasul yang dilantik daripada kalangan mereka itu sendiri, yang membaca ke atas mereka itu akan ayat-ayat Allah daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang membersihkan akan hati-hati mereka itu daripada kekufuran dan kesyirikan, sehinggalah mereka beriman kepada Allah dan mentauhidkan akan Allah, yang mendidik, yang mentarbiah akan adab-adab dan akhlak-akhlak mereka itu, sehinggalah mereka menjadi umat yang berakhlak dengan akhlak-akhlak yang indah dan budi pekerti yang mulia, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebelum daripada kedatangan rasul yang tersebut, mereka berada di lembah-lembah kebinasaan, di jurang-jurang kehinaan dari kerana kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan barakah, iaitulah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari Jumaat Al-Mubarak, dan juga kita berada di dalam salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah salah satu daripada Ashhurul Hurum, salah satu daripada bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan, sama ada di dalam Islam ataupun sebelum daripada datangnya Islam ke tanah Arab. Itulah bulan Rejab, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diperbanyakkan di dalamnya akan amal ibadat, bulan yang dituntut untuk kita membanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan dan persediaan kita untuk bertemu dengan penghulu bagi segala bulan Ramadan Al-Karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat akan hilal Rejab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan akan kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi sekarang kita berada di permulaan bagi bulan yang penuh dengan keberkatan. Lepas daripada ni kita akan masuk bulan yang seterusnya yang mempunyai keberkatan, Sya'ban, sehinggalah akhirnya kita bertemu dengan semulia-mulia bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala nikmat-nikmat kurniaan yang besar. Jadi pada kesempatan waktu yang ada ni, marilah sama-sama kita mengambil sedikit daripada istifadah, sedikit daripada perkongsian untuk sama-sama kita
berfikir dan sama-sama kita mengambil manfaat daripada waktu yang diizinkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang kita sedia maklum, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup bagi segala rasul, yang di tangan baginda itu sebagai rahmat bagi sekalian alam, di mana kedatangan baginda adalah dalam misi menyelamatkan akan umat daripada kebinasaan di dunia, apatah lagi kebinasaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 3 cahaya. Cahaya yang pertama dinamakan sebagai cahaya iman. Cahaya yang kedua dinamakan sebagai cahaya Islam, dan cahaya yang ketiga dinamakan sebagai cahaya ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai menyatakan tentang tujuan dan maksud diciptakan akan makhluk, terlebih utama manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia di alam sejagat ini melainkan hikmah dari penciptaan itu mengabdikan diri mereka itu kepada aku, melainkan mereka mentauhidkan akan aku, melainkan mereka mengenalkan akan aku dan menjadi hamba kepada aku. Maka daripada kesimpulan daripada ayat suci Al-Quranul Karim itu, kita dapat memahami sebagaimana apa yang dinyatakan oleh para mufassirin, hikmah daripada penciptaan makhluk terutama manusia dan jin itu adalah dalam bentuk 2 hikmah. Hikmah yang pertama, mereka mengenal, mentauhid, makrifat kepada Tuhan yang menciptakan akan makhluk, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua adalah mereka mendirikan akan rupa kehambaan dengan melakukan ketaatan, pengabdian dan meninggalkan segala apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, untuk kita menzahirkan akan rupa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidak dibina di atas akidah yang sahih, dibina di atas iman yang betul, dibina di atas makrifat yang bertunjangkan kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada segala perkara-perkara yang ghaib. Tak kali tanyakan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah yang begitu masyhur, ketika baginda berada bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tak dikenali, yang mempunyai perwatakan yang begitu hebat, pakaian putih bersih dan janggut yang tersusun rapi. Lalu dia berjalan menuju kepada Rasulullah, sehinggalah bertemu lutut sama lutut dan meletakkan akan kedua tapak tangannya ke atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa banyak soal, dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hadis itu kita sedia maklum. "Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa itu Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Islam itu ibarat daripada engkau mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau mendirikan akan sembahyang 5 waktu, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau mengeluarkan akan zakat dan mengerjakan akan haji bagi mereka yang mempunyai jalan kepadanya. Lalu dijawab oleh laki-laki itu, "Sadaqta, betul engkau." Lalu ditanyakan kepada soalan yang kedua, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apakah itu iman. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi." Sehinggalah habis hadis. Iman itu ibarat engkau beriman dengan Allah, dan engkau beriman dengan segala malaikatnya, dan engkau beriman dengan segala kitabnya, dan engkau beriman dengan segala rasulnya,
dan engkau beriman dengan hari yang kemudian, dan engkau beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh laki-laki itu, sadaqta, betul engkau. Dan begitulah ditanyakan, akhbirni alil ihsan, beritahu kepada aku apa itu ihsan. Maka dijawab oleh baginda, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Bahawa engkau sembahkan akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakin dah hendaklah kau percaya sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa melihat akan engkau. Itu jawab para Rasul. Maka jawab laki-laki itu, sadaqta, betul engkau. Maka dia tanya tentang kiamat dan tentang alamat kiamat. Maka ketika laki-laki itu keluar meninggalkan akal baginda Rasul bersama sahabat, maka Nabi tanya kepada sahabat, adakah kamu tahu siapakah laki-laki yang datang tadi? Maka jawab mereka itu, Allah wa rasuluhu a'lam, dan Allah dan Rasul itu terlebih mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar akan agama kamu. Maka kesimpulan daripada hadis itu memberitahu kepada kita bahawasanya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang sebenar-benar di sisi Allah Taala itu ialah Islam. Dia tersusun daripada 3 unsur, tersusun daripada 3 rukun. Yang pertama iaitulah Islam, yang kedua itulah rukun iman, dan yang ketiga itulah rukun ihsan. Maka kesempurnaan bagi agama itu apabila seseorang itu ada pada 3 unsur, Islam, iman dan ihsan. Maka hari ini kita membicarakan tentang iman, yang merupakan salah satu daripada unsur yang 3 yang meliputikan akan kesempurnaan bagi agama. Bahkan tak diterimakan akan ibadat seseorang itu dan segala kebajikan malaikat dibinakan di atas iman yang sahih, di atas akidah yang betul, di atas i'tiqad yang datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kita membicarakan tentang i'tiqad, apabila kita membicarakan tentang akidah, maka hendaklah kita memahami apakah maksud akidah, apakah maksud i'tiqad. Akidah yang diambil daripada kata tata bahasa Arab, aqada ya'qidu aqdan, dengan makna kesimpulan ataupun ikatan, dengan maksud seseorang yang mempunyai akidah yang betul ialah mereka yang mempunyai simpulan dan pegangan dan i'tiqad yang sahih dan betul. Kemudian akidah dari sudut syar'iyah, dari sudut istilah digunakan oleh ulama-ulama syarak, ialah ibarat daripada al-i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin, iaitulah suatu pegangan, suatu simpulan, suatu i'tiqad yang kukuh, yang begitu padat, yang begitu jitu, yang datang daripada dalil-dalil yang tertentu yang muafakat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sebagaimana ia dinyatakan oleh setengah daripada ulama. Al-i'tiqad huwa al-iman jazim billah wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu alayh wa ma yajuzu lahu wal iman bil malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma ja'at bihi an-nusus as-sahih min usuluddin wa umuril ghaibi wa ikhbarihi. Yang bermaksud akidah yang betul itu ibarat daripada keimanan, ibarat daripada kepercayaan yang putus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat-sifat yang harus baginya bagi Allah. Ini maksud
nak dinamakan seorang yang berakidah dengan akidah yang sahih, nak dinamakan seorang itu yang beriman dengan iman yang betul, mestilah dibina di atas makrifat, pengenalan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu macam mana. Adakah dia kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Adakah dia tahu sifat-sifat yang mustahil atas Allah? Adakah dia reti sifat-sifat yang harus bagi Allah? Maka jikalau dia tak tahu sifat yang wajib atas sifat yang wajib bagi Allah, tak reti sifat yang mustahil atas Allah, tak faham sifat yang harus bagi Allah, dan begitu juga dengan segala sifat-sifat bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus, dia kena kenal apa dia sifat yang wajib bagi Rasul, dia kena tahu apa sifat-sifat yang mustahil atas Rasul, dan dia kena tahu, dan dia kena i'tiqad, dan dia kena pegang apa dia sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Dan begitu juga kena kenal segala malaikat, kena kenal segala kitab, kena kenal qada dan qadar Allah, baik dan buruk itu datangnya daripada Allah, dan dia kena kenal segala apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku dari akhirat kelak, daripada perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, apa itu mahsyar, apa itu mizan, apa itu hisab, apa itu sirat, apa itu surga, dan apa itu neraka, dan bagaimana pegangan mereka, bagaimana kepercayaan mereka, dan bagaimana i'tiqad dan penerimaan hati mereka terhadap perkara-perkara yang tersebut. Kerana itu adalah berkaitan dengan i'tiqad, pegangan. Itu adalah berkaitan dengan kepercayaan. Itu adalah berkaitan dengan keimanan kita dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Islam. Jadi kepentingan akidah yang betul ini begitu amat penting. Kita tak boleh buat lebih kurang. Kita tak boleh buat tak peduli kepada dia. Kita tak boleh kita nak sampaikan akan akidah ini. Kerana segala amal ibadat kita akan terbina di atas akidah ini. Disebut oleh para ulama, sesungguhnya agama itu terdiri daripada dua juzuk. Juzuk yang pertama dia panggil juzuk i'tiqadiyah. Juzuk yang kedua dia panggil juzuk amaliyah. Maka juzuk i'tiqad inilah juzuk yang berkaitan dengan keimanan, kepercayaan. Adapun juzuk amaliyah ini juzuk yang berkaitan dengan amalan ibadat praktikal yang kita lakukan apabila kita menerima Islam sebagai agama. Bila awak menerima Islam sebagai agama, kena adalah tanda-tanda keislaman awak. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang fardu 5 waktu, mengeluarkan zakat daripada harta yang tertentu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadat haji ataupun umrah bagi mereka yang mampu, dan begitu juga melaksanakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping meninggalkan akan segala tegahan larangan, dosa maksiat yang ditegah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kita menjunjung Islam. Ini tanda kita menerima Islam sebagai anutan. Adapun masalah akidah, masalah pegangan, masalah kepercayaan, masalah keimanan, itu bergantung dengan hati kita. Bagaimana keadaan kita percaya Allah itu sebagai Tuhan? Bagaimana keadaan kita percaya Rasul-Rasul itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mempercayai tentang kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah taala ke atas setengah-setengah Rasul? Bagaimana kepercayaan kita kepada para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan oleh Allah, yang bertindak sebagai petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kepercayaan kita kepada qada dan qadar, keburukan dan kebaikan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kepercayaan kita, penerimaan kita, keimanan kita terhadap hari kemudian, hari bangkitan, hari kiamat? Apakah yang berlaku pada hari kiamat? Daripada keadaan mahsyar, daripada keadaan alam barzakh, daripada hisab, daripada sirat, daripada haud Rasul, daripada mizan, daripada menerima suratan amal, daripada adanya surga dan ada neraka. Ini dinamakan arkanul iman,
segala rukun-rukun iman yang fardu ain, yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf laki-laki dan perempuan, supaya akidah dia itu sahih, supaya keimanan dia betul. Apabila bertunjukkan akan akidah yang sahih dan keimanan yang betul, maka insya-Allah segala amal ibadat kita yang kita buat, daripada benda-benda ketaatan, daripada perkara-perkara sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan segala-gala kebaikan itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di antara ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menceritakan tentang iman dan amal. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang bermaksud innal ladzina amanu, dan sesungguh segala orang-orang yang beriman. Ini ibarat daripada iman, kaitan tu dengan iman. Innal ladzina amanu, sesungguh segala orang-orang yang beriman. Maka tak dinamakan seorang yang beriman jikalau tidak sah akidah dia, jikalau tidak betul i'tiqad dia, jikalau tidak sahih pegangan dia, jikalau kepercayaan dia itu tidak dibinakan di atas kepercayaan yang datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wa amilus salihat, dan segala orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang baik. Ini ibarat daripada penzahiran daripada makna Islam itu. Yang mana Islam itu ibarat daripada mengucap 2 kalimah syahadah dan mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu, itu amalan yang baik. Dan berpuasa pada bulan Ramadan, itu amalan yang baik. Dan mengeluarkan akal zakat daripada harta-harta yang tertentu, itu amalan yang baik. Dan mengerjakan akan haji bagi mereka yang mampu, itu amalan yang baik. Jadi sesungguhnya segala orang-orang yang beriman dengan iman yang betul dan beramal mereka itu dengan amal-amal yang baik yang sahih, maka kanat lahum jannatul firdaus, adalah bagi mereka itu surga firdaus. Barulah mereka mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka mendapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada mereka itu jaminan daripada Allah. Ada bagi mereka itu perjanjian daripada Allah, tapi dengan syarat allazina amanu wa amilus solihat, segala orang-orang yang beriman dan beramal mereka itu amal-amal yang soleh. Kemudian tepat kita nak tanyanya, bagaimanakah keadaan iman kita? Apa benda yang kita nak percaya? Apa benda yang kita nak isi dalam iman kita tu sehingga kita dinamakan allazina amanu, segala orang-orang yang beriman? Maka dijawab oleh ulama, nak isi dalam iman kamu itu adalah asas-asas rukun iman yang 6 perkara disebut tadi. Bagaimana keimanan kamu kepada Allah, bagaimana keimanan kamu kepada segala rasul, bagaimana keimanan kamu kepada segala kitab, bagaimana keimanan kamu kepada segala malaikat, bagaimana keimanan kamu kepada qada dan qadar, bagaimana keimanan kamu kepada hari kemudian. Inilah makna iman. Tasdiqun bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min umuriddin. Kita menerima, kita percaya dengan segala apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama. Maka Nabi sebut tentang iman, percaya kepada Allah, iman percaya kepada malaikat, iman percaya kepada Rasul, iman percaya kepada kitab, iman percaya kepada qada dan qadar, iman percaya kepada hari kemudian. Kemudian bagaimana? Persoalan timbul, bagaimana nak percaya itu? Bagaimana cara nak percaya kepada Allah itu sebagai Tuhan? Kalau orang tanya kita, apa maksud percaya kepada Allah? Kita nak isi dalam baku iman tu. Bagaimana percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah lah. Percayalah macam mana?
Percaya pada Allah Tuhan. Memanglah Allah tu Tuhan macam mana? Tu tak tahu dah. Bila tak tahu tu jadi iman itu bocor. Bagaimana percaya kepada Rasul? Percaya pada Rasul lah. Ialah macam mana? Tak tahu tu. Iman itu bocor. Macam mana percaya kepada malaikat? Percayalah kepada malaikat. Dah macam mana? Tu tak tahu. Bocor iman tu. Percaya kepada kitab-kitab samawiyah. Dah macam mana? Tu tak tahu. Bocor iman tu. Dia panggil iman yang kosong. Bakul iman itu tidak ada kepercayaan. Tidak terisi dengan akidah. Tidak terisi dengan apa-apa yang nak dipercayai. Maka ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Kita tengok keadaan suasana mutaakhir. Zaman yang penuh dengan fitnah kita ni berada. Kita tengok anak-anak kita. Kita perhati anak-anak remaja kita ni yang terdedah dengan berbagai-bagai anasir-anasir yang tak baik. Zaman semuanya ada handset belaka di tangan. Anak-anak kita bebas menggunakan akan handphone, bebas menggunakan handset tanpa pemantauan daripada ibu bapa. Anak-anak ni dia reti daripada kita dah. Dia faham masalah internet ni, yang mana bila sebut kata internet, dunia yang sebebas-bebasnya. Macam-macam unsur masuk ke dalam tu, macam-macam masalah datang tu, macam-macam sebaran-sebaran, baik pun ada, buruk yang banyaknya. Hak unsur positif ada, hak negatifnya banyaknya. Bila anak tadi dia membesar dalam keadaan tidak terbina di atas iman, Islam dan ihsan, dia terdedah dengan kehidupan dunia yang tidak bersempadan ini. Ketakutan itu amat besar. Ketakutan kepada runtuhnya akidah itu amat besar. Ketakutan runtuh moral itu amat besar. Ketakutan runtuhnya agama itu amat besar, kerana mereka tidak ada benteng, mereka tidak ada kubu, mereka tidak ada pagar, mereka tidak ada sempadan yang boleh mencegah mereka itu, dan mereka tidak ada ilmu yang boleh mereka jadikan sebagai pedoman ataupun penilaian yang ni betul, yang ni salah. Kerana itu orang yang sentiasa dengan handset, terkadang akal dia akan keliru. Orang yang sentiasa dengan maklumat-maklumat yang ada di dalam handset, di dalam internet, terkadang pegangan dia jadi terumbang, pegangan dia jadi terlalu, pegangan dia jadi tak betul. Sebab dia melihat banyak sangat maklumat-maklumat yang datang. Dia tak pandai nak tapih, dia tak tahu nak beza di antara hak dan batil. Bercakap tentang keimanan, dia tak tahu apa itu iman. Bercakap tentang Islam, dia tak tahu apa itu Islam. Bercakap tentang ihsan, dia tak tahu apa itu ihsan. Bercakap tentang agama, dia tak tahu apa itu agama. Sebab dia tak didedahkan dengan agama, dia tak diajar untuk berpegang kepada agama. Bahkan dia hidup sehidup-hidupnya seumpama mereka yang tidak ada agama. Kerana itu masalah akidah ini suatu benda yang amat penting. Beza di antara orang yang Islam dengan orang yang tidak Islam, iaitu dalam bentuk akidah kepercayaan. Orang yang tak Islam ni, dari sudut baik, yang baik pun ramai. Yang kita kata tak baik, hak tolong orang, buat kebajikan, beri bantuan, beri pertolongan, macam-macam, dia keluar belanja, bahkan terkadang dia bantu orang yang susah tu lebih banyak daripada kita lagi. Tengok bagaimana bila berlakunya negara tu dilanda dengan berbagai musibah, tsunami contohnya, gempa bumi contohnya, seluruh dunia tu pakat ke batu belaka. Bukan negara Islam dia bantu, bahkan negara kafir lebih cepat daripada Islam lagi bantu, sebab dia mempunyai kemudahan, kekayaan dan sebagainya. Tetapi adakah kebajikan-kebajikan yang mereka buat itu dapat menguntungkan mereka di hari akhirat kelak? Jawabnya tidak. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada kepercayaan, mereka tidak ada keimanan, mereka tidak ada akidah yang sahih dan akidah yang betul. Maka begitulah perbandingannya kita. Kita ni alhamdulillah yang dilahirkan daripada keluarga yang alhamdulillah beriman kepada Allah, dan kita mempunyai kepercayaan yang betul, dan apatah lagi diikuti pula dengan amal-amal yang soleh. Maka insya-Allah bila betul akidah kita dan kita buat perkara-perkara yang baik pula,
insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kebaikan kita dan kebenaran akidah kita itu dengan surga yang tidak ada di dalamnya akan kebinasaan dan kesusahan, malaikat nikmat yang sentiasa, nikmat yang besar, nikmat yang azim, mala ainun ra'at, barang yang tak pernah dilihat oleh mata kepala, wala uzunun sami'at, barang yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, barang yang tak pernah terlintas oleh akal fikiran. Daripada nikmat yang begitu agung. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita walaupun seberengkas ini pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka kepada kita untuk mengambil berat tentang akidah kita, akidah keluarga kita, akidah anak-anak kita, akidah sahabat-sahabat kita, supaya kita disifatkan oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada umat-umat yang terdahulu. Nak dinamakan sebaik-baik umat, mestilah mempunyai akidah yang sahih dan akidah yang betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertunjangkan kepada keimanan yang betul dan berpaksikan kepada Islam yang diredai oleh Allah, dan berpegang kepada pegangan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kesentukan masa, maka sekadar itulah yang mampu untuk dikongsikan pada tengah hari sebelum Jumaat ni. Dan satu lagi maklumat sebagaimana dimaklumkan oleh tuan pengurusi tadi, salah satu daripada program yang kita aturkan hari ini adalah program untuk kita mengadakan kutipan dana pembinaan kompleks Masjid Jamiah Ulama Syekh Daud Fatani di Negeri Fatani Darussalam. Maka pihak kita ucap terima kasih kepada pihak masjid Tengku Tengah Zahra ni kerana memberi ruang kepada kita untuk kita jadikan satu masjid untuk kita mengumpul dana untuk pembinaan kompleks masjid. Kalau orang tanya Syekh Daud ni, bagi orang ngaji pondok, orang ngaji kitab, dikenal lah siapa dia itu Syekh Daud, tokoh ulama Nusantara yang besar, yang tidak ada dua seumpama dia, yang meninggalkan hasil karya kitab-kitab dia beratus-ratus dibaca di pondok-pondok, di madrasah-madrasah tahfiz, bahkan dikaji di universiti, hasil daripada penulisan beliau. Maka sekarang pihak ulama di negeri Petani dia nak buat satu masjid sebagai tanda mengingat jasa Syekh Daud Fatani tadi. Maka jika kita ada kemudahan infak belanja lebih-lebih lagi pada bulan yang penuh dengan barakah ini, maka tak salah kalau kita belanjakan untuk pembinaan niat wakaf ataupun niat sabilillah ataupun niat derma untuk kita, untuk ibu bapa kita yang telah meninggal, supaya dia menjadi sedekah jariah yang berpanjangan yang insya-Allah akan kita dapat lihat hasilnya di hari akhirat kelak. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masjid mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said Suhaimi daripada Madrasah Pondok Bukit Jong di atas tazkirah kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Jadi seperti yang dimaklumkan sebelum daripada ini, insya-Allah selepas daripada solat Jumaat nanti akan diadakan jamuan makan sambil menderma di kedua-dua bahagian masjid. Mana belah ni ada sedia, belah sana pun ada sedia. Jadi bagi mereka yang nak menyampaikan sumbangan derma, boleh diletakkan di tabung-tabung yang disediakan di kemah-kemah di luar sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwan yang muslimin rahimakumullah, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi ma fihi sa'adatuhum fid darain. Ashhadu an la ilaha illallah malikul أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان اتقوا الله تعالى في السراء والضراء لعلكم تفلحون. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, ketakwaan adalah bekalan terpenting untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah tugasan rasmi kita
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Menunaikan suruhan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diwajibkan semasa kita berada di dalam kesenangan dan kemudahan sahaja, bahkan ia juga difardukan ketika kita menghadapi kesukaran, kesusahan dan penderitaan. Khutbah di hari mulia yang penuh berkat ini bertajuk Salat berjemaah membentuk perpaduan umat. Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ibadah sembahyang merupakan bukti ketaatan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pelbagai kenikmatan dan rahmatnya kepada kita. Ibadah salat adalah amalan yang pertama sekali yang akan dipersoalkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Sekiranya kita melakukan ibadah salat dengan baik dan sempurna, nescaya berbahagia dan beruntunglah kita. Sebaliknya, jika gagal melaksanakan dengan baik, kita akan menyesal dan rugi di alam sana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله." Maksudnya, amalan pertama yang akan dihitung terhadap seseorang hamba pada hari kiamat kelak ialah sembahyangnya. Maka jika baik sembahyangnya, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika sekiranya rosak sembahyangnya, maka rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitulah kelebihan ibadah sembahyang. Jika ia dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya, apatah lagi jika ia ditunaikan secara berjemaah. Sembahyang berjemaah adalah simbol atau tanda kekuatan perpaduan umat dan sebagai syiar Islam, di samping dikurniakan pahala yang berlipat ganda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaah tafdalu salatal fadhi bi 27 darajah." Maksudnya, sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang berseorangan dengan kelebihan 27 darjat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sembahyang berjemaah itu amat besar hikmah dan manfaat kepada diri kita. Ia bukan sahaja sebagai penghubung silaturahim sesama umat Islam, tetapi terdapat juga manfaat yang lebih besar yang kita perolehi jika kita mengamalkannya. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa antara kelebihan salat berjemaah adalah: pertama, tidak ditimpa kefakiran atau kemiskinan di dunia. Kedua, dijauhkannya daripada siksa kubur. Yang ketiga, diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, dapat melintasi as-sirat dengan pantas seperti kilat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, sembahyang berjemaah boleh dilakukan di mana-mana sahaja kita berada. Bukan sahaja di masjid, tetapi juga di rumah atau di tempat-tempat lain. Namun sembahyang berjemaah di masjid adalah lebih afdal. Perlu diingatkan, dalam kita mengerjakan sembahyang berjemaah itu, kita hendaklah memelihara adab-adab berjemaah. Antaranya ialah: pertama, meluruskan dan merapatkan saf. Cara meluruskan saf ialah dengan bahu membetuli bahu, kaki dengan kaki, dan tumit dengan tumit makmum yang lain, sehingga tiada ruang kosong dan longgar atau antara jemaah.
dalam hal ini, sebelum imam bertakbiratul ihram, sunat bagi imam berpaling dan meminta mereka supaya membetulkan saf masing-masing dan merapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Yang bermaksud, luruskanlah saf-saf kamu dan samakanlah antara bahu-bahu kamu, tutupilah ruang kosong saf kamu dan berlembutlah sesama saudara kamu sewaktu merapatkan saf-saf, dan janganlah kamu biarkan ruang yang kosong itu untuk syaitan mencelah. Barang siapa yang menghubungkan saf, maka Allah menghubunginya dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskannya daripada rahmat dan pertolongannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, penuhkan saf pertama terlebih dahulu. Para jemaah hendaklah memenuhi saf yang pertama terlebih dahulu, sehingga tidak ada ruang yang kosong atau renggang di saf tersebut. Kemudian barulah diikuti dengan saf yang kedua, bersetentangan dengan kedudukan imam, dan begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus saffal muqaddam, thumma alladhi yalih, fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar." Yang bermaksud, sempurnakanlah saf yang terdahulu, kemudian saf yang berikutnya, maka sebarang kekurangan jemaah di dalam saf adalah di saf terakhir. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin yang dimuliakan Allah sekalian, kanak-kanak hendaklah dididik dan digalakkan untuk turut serta menunaikan salat berjemaah di masjid. Walau bagaimanapun, adalah diingat kepada bapa atau penjaga mereka untuk menasihati dan mengingatkan anak-anak bagi menjaga ketenteraman, tingkah laku dan adab-adab ketika berada di dalam masjid. Akhirnya, marilah kita sama-sama melazimkan dan membiasakan diri kita, anak-anak kita serta keluarga kita untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu secara berjemaah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat ganjaran pahala yang banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus akan menyelamatkan kita daripada bala bencana dan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang bermaksud, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya. Sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 131 dan 132. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واجتنبوا الذنوب والمعاصي لعلكم ترحمون. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, bersama-samalah kita menyuburkan sifat ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan ketika, di samping menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat dan dosa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui segala perbuatan dan perkataan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salat berjemaah. Baginda tidak pernah menguzurkan diri daripada salat berjemaah semasa hayat baginda. Sehubungan dengan itu, sebagai tanda kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menjadikan amalan salat berjemaah di masjid sebagai budaya hidup kita. Lebih-lebih lagi salat subuh berjemaah di masjid. Antara kelebihan salat subuh berjemaah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah: pertama, mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Yang bermaksud, sesiapa yang salat isya' berjemaah, maka sesungguhnya ia seperti mendirikan malam dengan ibadat separuh malam. Sesiapa yang salat subuh berjemaah adalah seperti seorang yang bangun beribadah sepanjang malam. Kedua, membebaskan diri dari sifat munafik. Salat subuh berjamaah menjadi kayu ukur untuk mengenali golongan munafik semasa zaman para nabi dan sahabat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min al-fajr wal 'isha, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik ialah salat subuh dan salat isya'. Jikalau mereka tahu kelebihan yang terdapat pada keduanya, sudah tentu mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda, kerana telah menyampaikan agama Islam kepada kita walaupun baginda menghadapi pelbagai karanah dan ranjau dalam dakwah baginda. Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan pada malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهرة سلطانه تنغانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. Betulkan saf, rapatkan saf, penuhkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.